Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Bisyari bin Bakri. Nombor matrik di 2131394. Program Diploma Tahfiz Al-Quran wal Qira'at. Hari ini saya ingin membedah satu jurnal yang bertajuk Pendidikan Menurut Al-Quran Sunnah serta peranannya dalam memperkasakan tamadun ummah. Pendahuluan, pendidikan berupaya melihara dan memancarkan nilai asas sebuah masyarakat, dan begitu juga sebaliknya pendidikan juga boleh menjadi punca kekeliruan dalam sebuah masyarakat. Pendidikan juga dapat membantu pertumbuhan sasiah dan menyemai serta mengekalkan jati diri seorang individu. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan hendaklah berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah yang didasari oleh tauhid dan keesaan Allah SWT. Kegagalan untuk meletakkan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pendidikan Islam akan menyebabkan kegagalan dalam membentuk sasiah Muslim yang komited terhadap tuntutan agama. Definisi dan konsep pendidikan. Perkataan pendidikan dalam bahasa Melayu ialah kata nama terbitan daripada kata akar didik yang membawa maksud jaga, pelihara dan ajar. Dalam bahasa Arab pula terdapat beberapa kalimah yang merujuk kepada pendidikan. Antara kalimah yang selalu digunakan oleh Rasnani Hashim Al-Atas 1979, tarbiyah. Kalimah tarbiyah berasal daripada kata dasar rabba, mengasuh, memelihara atau memimpin. Ia juga merujuk kepada projek perkembangan potensi individu, mengasuh atau mendidik untuk menuju ke satu keadaan yang selesa dan mantap. #2004. Ta'lim. Kalimah ta'lim berasal daripada konotasi alimah, mengetahui, memberitahu, melihat, mencerah dan menganggap. Ia merujuk kepada proses menyampaikan atau menerima ilmu pengetahuan yang kebiasaannya didapati melalui latihan, arahan, tunjuk ajar atau lain-lain bentuk pengajaran. #2004. Walau bagaimanapun, Islam tidaklah melihat pendidikan dari skop yang sempit. Ia tidak terbatas kepada pendidikan duniawi semata-mata, bahkan meliputi dua lapangan, iaitu di dunia dan di akhirat. Ikan bahawa agama Islam tidak mementingkan pencapaian intelektual yang tinggi semata-mata, bahkan perlu dilengkapi dengan kefahaman yang jelas mengenai agama Islam itu sendiri bagi menghasilkan manusia yang cemerlang di dunia maupun di akhirat. Jelasnya kat sini, semua definisinya dia memberikan kefahaman hampir keseluruhan pendidikan yang dikehendaki dalam Islam ialah merujuk kepada pendidikan rohani manusia, yakni selaku hamba Allah di muka bumi ini bagi memantapkan lagi akhlak dan budi pekerti yang tinggi selain untuk perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri dalam membangunkan ketamadunan manusia yang hidup di dunia ini. Dalam kepada pendidikan dalam Al-Quran. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui kebenaran Jibril AS untuk dijadikan panduan bagi umat manusia. Al-Quran juga mengajak manusia supaya sentiasa merhati serta merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah yang di langit dan bumi. Secara awalnya, proses pendidikan terhadap manusia berlaku sejak azali lagi apabila Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS seperti firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 31 yang bermaksud, dan dia telah mengajarkan Nabi Adam AS akan segala nama, benda dan gunanya. Kemudian ditujukannya kepada malaikat, lalu ia berfirman, "Terangkanlah kepadaku nama benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar." Ayat ini jelas menggambarkan bagaimana Allah SWT mengajar Nabi Adam AS segala nama benda yang terdapat di dalam dunia ini yang bakal diuninya. Tujuan pengajaran ini ialah untuk kemudahan Nabi Adam AS dan zuriatnya tinggal dunia sehingga hari kiamat. Di samping itu, Islam adalah agama yang amat mementingkan dan menggalakkan umatnya menuntut ilmu. Bahkan Al-Quran telah memainkan peranan yang cukup penting dalam pembinaan tamadun Islam agar umat ini terus belajar dan belajar serta sering menyelidiki suatu perkara. Ulama membuat kesimpulan bahawa belajar atau mencari ilmu itu adalah wajib, terutamanya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Sehubungan dengan itu, dalam Al-Quran terdapat juga galakkan supaya manusia sentiasa berusaha untuk melengkapkan diri mereka dengan ilmu. Dan seterusnya kepada pendidikan Al-Quran, pendidikan dalam As-Sunnah. Pendidikan dalam Islam mempunyai martabat yang sangat tinggi dan penting sekali dan ia menjadi entiti yang tidak dapat dipisahkan dengan Islam kerana merupakan tuntutan dan kewajipan. Sebagai contoh, Rasulullah SAW sendiri yang menggalakkan masyarakat Islam untuk mendalami ilmu pengetahuan hasil galakan daripada Rasulullah SAW. Maka dalam jangka masa yang singkat sahaja umat Islam telah melalui transformasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, perkembangan dalam berbagai bidang keilmuan ini semakin bersemarak, khususnya pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbas di Baghdad dan kerajaan Bani Umayyah di Andalus. Mereka bukan saja mahir dalam ilmu pengetahuan fiqh, tafsir, tauhid dan sebagainya, malah telah menerokai bidang-bidang baru seperti sains, matematik, astronomi, perubatan dan sebagainya. Dari sudut pandangan Islam, mencari ilmu dan mengajarkannya adalah satu kewajipan yang sangat mulia. Maka oleh yang demikian, mencari ilmu adalah satu kewajipan bagi setiap Muslim. Sejarah juga telah membuktikan kepada kita bahawa kemajuan sesuatu bangsa adalah bergantung
kepada pencapaian ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh tamadun tersebut. Kesimpulannya, pemerhatian terhadap kebangkitan tamadun Islam pada masa lalu tidak menafikan pembangunan dalam bidang pendidikan sebagai asas terpenting kekuatan suatu tamadun. Bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah harusnya dijadikan panduan dalam mendasari pendidikan masyarakat, kerana pendidikan dalam Islam mempunyai kaitan dapat dipisahkan. Kaitan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh demikian, pembinaan terhadap kedua-duanya haruslah seimbang supaya dapat mengembalikan kegemilangan tamadun Islam seperti mana yang telah ditujukan pada zaman awal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.